الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur karena kita dapat selesaikan tanggungjawab kita tadi, salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Dan masih lagi diberi kesempatan untuk kita sama-sama dalam majlis zikrullah. Khabar semua sihat belakang? Sudah bersedia untuk mengundi yang ini? Belum lagi. Kena pergi cepat-cepat lah. Takut jam nanti kan. Okey, tu kira kempen lah tu. Kempen supaya melunaskan tanggungjawab. Orang sini semua baik-baik belaka. Di antara bukti baik-baik ini ialah melunaskan tanggungjawab demokrasi. Macam-macam parti ada kan. Jadi set kita jangan pecah. Okey, ada satu doa yang diajar oleh Nabi SAW ketika baginda hampir kepada kewafatan. Jadi kita pun merasa begitu juga, terutama rakan-rakan veteran ni kan. Bukan makna hak muda ni dia lambat mati. Tapi adat kata hak lebih tua tu dah tentulah lebih dulu. Dia pi dulu kan. Jadi ada satu doa daripada Rasulullah SAW ketika hampir kewafatannya, yaitu doa yang pendek sahaja. Saya tak sempat nak tulis, nak edarkan. Cuma tuan-tuan dengar dan hafal. Apa nanti saya akan WhatsApp kepada Tuan Ilyas ya. Okey, sama-sama dengan saya. Allahumma ghfirli. Untuk kita ramai-ramai ini, Allahumma ghfir lana warhamna wa alhiqna birrafiqil a'la. Sekali lagi, Allah, kalau kita seorang-seorang sambil bawa kereta yang muslimat tu sambil masak, ingat doa Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Sekali lagi ya. Birrafiqil a'la. Ar-rafiq birrafiqil a'la. Okey. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Apa maksudnya? Ya Allah, Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah aku. Kalau dah hak panjang-panjang tak ingat, yang tu pun okey dah. Ya, Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya, yang tu yang biasa kita baca tu, kena ingatlah mak bapak kita. Ya, baca Fatihah, salawat 3 kali, baca Fatihah, hadiah pada mak bapak kita.
boleh nak bagi apa-apa dah, melainkan doa sajalah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Kalau ramai-ramai kita seorang, Allahumma ighfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li. Itu doa tu memang kena sentiasa lah. Apalagi doa yang diajar oleh Nabi SAW. Mana doa berdasarkan kepada hadis Nabi. Ya Allah, Allahumma ighfirli warhamni, ampunilah aku, walhiqni birrafiqil a'la, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Ar-rafiqil a'la ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Siapakah mereka? Ya, Ar-rafiqil a'la. Rafiq ni teman yang istimewa. Maknanya di akhirat nanti kita nak bersama dengan teman yang istimewa ini, iaitulah mereka yang diberikan nikmat yang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran, ya, surah An-Nisa ayat 69. An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala dengan nikmat. Siapakah mereka? Minan nabiyyin, dalam kalangan nabi-nabi, was-siddiqin, orang-orang yang benar, ya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang paling baik. Jadi di akhirat nanti teman yang paling baik, mereka inilah siapa? Para nabi, para siddiqin, kemudian orang-orang yang mati syahid. Ini semua tergolong dalam orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman yang paling baik. Okey, sekali lagi kita berdoa. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Teruskan dengan doa tu. Sebab itulah doa di saat-saat hampir kewafatan baginda Rasulullah SAW. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, ada sikit lagi sambungan kuliah kita yang lepas, iaitu sunat. Kita masih lagi tengok tentang sunat, solat sunat. Jadi ikut catatan saya ni tak selesai lagi sunat hay'ah, sunat apaan. Saya pun tak cadang sangatlah nak kuliahkan benda-benda yang remeh-remeh ni, yang tuan-tuan perempuan semua dah faham. Cuma kadang-kadang ada ketikanya kita lupa, kita terlepas pandang. Jadi tengok sikitlah apa dia yang dimaksudkan dengan sunat ab'ad, ya, apa dia sunat hay'ah. Jadi sunat hay'ah ini kalau kita tinggal pun tak apa dalam solat kita, tak perlu kita sujud sahwi, ya. Jadi ada banyaklah sunat-sunat hay'ah ini, seperti ketika mana kita mengangkat takbiratul ihram itu, Allahu Akbar. Betul sikit lah, semua dah betul dah, cuma nak orang kata apa, betulkan sikit lagi. Tapak tangan kita mesti menghadap ke kiblat. Itu pun kadang-kadang kita tengok masih lagi tak berapa nak memenuhi kriteria yang sebenarnya. Dan kebiasaannya yang kita belajar dalam kitab fiqh ikut mazhab kita tu,
ibu jari itu dia cuping telinga kan. Untunglah orang yang cuping telinga dia laku. Tak payah angkat tinggi-tinggi. Tak angkat tinggi pun tak apa, masih ada hadis Nabi SAW, iaitu parasnya, paras bahu. Okey. Meletakkan tapak tangan di atas tangan kiri masa kita qiyam tu. Kalau kita tak pun tak apa. Setengah-setengah sahabat kita, dia langsung dia tak letak tangan atas perut dia kan, relax ya. Itu mazhab yang berbeza dengan kita lah. Kemudian membaca doa iftitah. Apa lagi? Membaca a'udzubillah. Itu sunat hay'ah. Tapi kita kena slow lah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa lagi? Amin. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Macam tadi kan? Amin. Itu termasuk dalam sunat hay'ah. Tak buat tak apa, lebih baik buat sebab sunat. Ya. Jadi macam mana hukum dia membaca amin selepas tamat surah Al-Fatihah dalam solat jemaah? Jadi ada sedikit perbezaan ulama tentang cara kita menyebut amin. Dan kalau kita tengok dalam kitab fiqh, sebahagian besar ataupun boleh kita sebut jumhur lah. Jumhur, mana jumhur ni dalam kalangan yang paling ramai. Ya, jadi jumhur mengatakan bahawa mengucapkannya secara jahar, itu kita dah buat dah. Itu mengucapkan secara jelas, secara kuat. Amin. Sederhana lah, jangan kuat sangat. Kuat sangat dah jadi masalah bila telinga kita tak berapa dengar. Ada seorang hamba Allah tu, dia pegawai tinggi polis dah pencen dah. Kat tempat saya lah, Datuk Ali hari itu 2-3 malam lepas, dia tak apa nak dengar. Tapi dia jadi orang semangat, orang yang rajin amal ibadat. Tak habis lagi tu imam waladhdallin, dia dah amin dah seorang dia. Jadi orang kata apa, kita kena samalah amin tu, sebab ada hadis. Hadis dia, Nabi kata iza amman al-imamu fa'aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka kita pun sama-sama mengucapkan amin. Kenapa? Fa innahu man waqafa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini hadis yang kuat lah, hadis muttafaqun alaih. Ingat tak apa dia hadis muttafaqun alaih? Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari, Muslim. Dan satu lagi kriteria dia yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab hadis sahih, dan juga Imam Ahmad. Imam Ahmad. Okey. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Siapa yang aminnya bersesuaian ataupun bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi bila kita amin tu, malaikat tunggu untuk amin. Kalau kita serentak dengan malaikat tu, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dosa-dosa kita yang belakang-belakang tu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita amin tu, kita semangat sikitlah, sebab apa? Dah dapat keampunan Allah. Apa maksud amin? Perkenankan ya Allah, macam satu doa jugalah, macam doa. Sebab tu dah dalam kalangan mazhab Abu Hanifah, dia tak kuatkan amin. Cuma kalau setengah-setengah surau masjid di Malaysia ni, walaupun surau tu surau mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi, tapi disebabkan ramai hak mazhab kita ni, dah jadi kebiasaan dah. Sebab orang kita ni dia akan amin, jadi rakan-rakan kita pun terikut-ikut dia pun amin sama.
Tapi kalau kita pergi di setengah-setengah negara yang bermazhab Abu Hanifah, sebab tu kita kena reti juga, nak tahu juga kan ni mazhab apa ni kan. Sebab pernah berlaku dah, ada kawan kita yang Malaysia ni, dia biasalah kat Malaysia amin pergi semayang di masjid tu, saya pun tak ingat masjid mana, kat Turki ke kat mana lah. Tiba-tiba dengar dia seorang dia amin. Jadi bagi orang yang mengatakan bahawa tidak perlu jahar, tidak perlu kuat amin ini ketika mana salat berjamaah itu, kerana amin itu adalah doa. Kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan kerendahan diri, dengan merendahkan diri dan merendahkan suara, makna suara yang lemah lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ini dalil yang dipegang oleh mazhab Abu Hanifah. Jadi mereka tak jaharkan, tak kuatkan amin. Tapi bagi jumhurul ulama, jadi mereka baca jaharkan amin itu. Amin, kuatlah kan macam hari Jumaat dah. Ataupun sembahyang apa sajalah, bila kita follow imam sampai waladhdallin amin. Kalau tak sebut amin tu maknanya kita khayal lah tu. Sebab apa? Tak tahu imam baca apa lah. Kan ikut hang lah. Jadi aku duduk belakang, duduk khayal seorang-seorang. Jadi kita lepas ni sampai tak amin tu kita tunggu. Sebab apa? Itu doa. Fatihah tu sendiri pun doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kami memohon pertolongan. Sebab tu bagi rakan-rakan kita yang dalam bidang perubatan Islam ni, kebanyakannya itulah doa yang dibaca, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Malah ada yang, saya bukan perawat ni, jangan pula nanti kot ada siapa-siapa histeria nanti kau panggil saya, dengan ini saya istiharkan, saya tak erti, malah saya takut pula. Kadang-kadang bagi macam-macam alasan. Tapi kalau dah tiba-tiba jatuh terlentang, ustaz tu atas rostrum ni kena buat jugalah kan. Buat ikut dan nak baca lah doa kunut ke apa ke. Tapi ada kawan saya ni perawat Islam, dia kata baca lah apa yang dah sebati dengan kita ni. Tak reti nak baca apa, bacalah wirid lepas semayang. Sebab apa? Setan ni dia takut dengan ayat-ayat Allah. Jadi antara yang dibaca sebagai doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia qasadkan dalam hati itu sampai tang kepadamu kami mohon pertolongan tu. Niatkan apa kita punya pertolongan yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi bagi jumhurul ulama dijaharkan. Cuma dalam kalangan jumhurul ulama itu pun ada sedikit kita katakan perbezaan tentang cara menyebut amin ini, yaitu ketika mana dibaca waladhdallin amin, apakah imam akan sama-sama baca kuat dengan makmum, sedangkan makmum tadi dia menyambut bacaan imam dengan amin. Jadi macam mana? Jadi bagi mazhab kita mengatakan sama-sama baca kuat. Mazhab kita Syafi'i lah. Ada sini lain pada Syafi'i? Kebanyakannya imam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik mengeraskan suara, yakni jahar tadi dah ketika mana membaca amin bersama-sama dengan makmum. Setakat mana
derahnya tu. Sekira-kira makmum dengar amin yang kita sebut tu, amin. Boleh tak nak slow? Bagi imam, bagi makmum sudahlah, amin, boleh. Tapi itu mengikut mazhab-mazhab yang lain lah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qara'a waladdallin qala amin wa rafa'a biha sawtahu. Itu dalil dia. Ya, sesungguhnya Rasulullah jika membaca waladdallin di dalam solatnya, maka baginda mengucapkan amin dengan suara yang kuat. Hadis ni hadis sahih. Okey. Kemudian membaca surah Al-Quran, apa-apa surah lepas kita baca Fatihah, dan begitu jugalah rukuk, ketika mana kita sujud, ketika membaca takbir ketika rukuk, sujud dan sebagainya, dan membaca tasbih. Itulah, balik tengok pinjam kitab fiqh anak-anak kita tu, tengok balik. Okey, sikit lagi tentang saya nak sebut di sini, nak habis hari ini tentang solat sunat. Saya nak sebut tentang solat sunat secara duduk, sambil duduk. Nanti objektif kepada kuliah saya hari ini, kita akan merasa senangnya sembahyang sunat hingga kan kita boleh buat di mana-mana saja. Ya, malah kadang-kadang tak perlu ada tikar sejadah pun. Contohnya macam kita pergi rumah orang, nak minta tikar sejadah tu nampak macam warak sangat. Tapi boleh juga nak tunjuk kita warak ni kan. Naik atas kapal terbang, panggil apa nama, pramugari. Ni pramugari main sikap sejadah lah pakcik nak sembahyang. Nak tunjuk kita punya warak lah. Jadi bila kita ada ilmu, tak perlulah begitu kan. Sambil-sambil kita duduk atas sofa ataupun boleh kita salat. Macam mana pula menghadap kiblat? Kita nak belajar begini. Okey. Daripada Imran bin Husain, dia ini seorang yang menderita sakit wasir. Dia berkata, aku pernah tanya Nabi SAW berkenaan dengan salat sambil duduk. Kita tengok dalil yang umum dulu. Okey ya? Inna salat qa'iman fahuwa afdal, kata Nabi. Jika salat berdiri maka itu lebih afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Maka salat, jika salat itu duduk, maka pahalanya separuh dari yang berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Barang sesiapa yang sambil baring, maka dia separuh daripada yang duduk. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan Imam Tirmizi memberi respon ataupun komentar kepada hadis ini. Dia kata, haza lisahihi wa liman laysa lahu uzrun. Hadis ini terdapat dalam kitab sahih. Ya. Okey. Yani fi nawafil. Hal ini berlaku kepada orang yang nawafil, yang sembahyang sunat, jadi secara kefahaman umumnya, sembahyang sunat boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk. Malah kalau kita tengok hadis Aisyah, ya, Rasulullah SAW dilihat oleh Aisyah pernah sembahyang berdiri, pernah sembahyang duduk, merujuk kepada solat sunat. Ini hadis daripada Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili. Dia berkata, aku dengar Aisyah mengatakan, qala sa'altu Aisyah minta maaf, qala sa'altu Aisyah, ini maknanya dia bertanya kepada Aisyah. Dia bertanya kepada Aisyah, bukan Aisyah bertanya pada Nabi. Qala sa'altu Aisyah, aku
Aku bertanya kepada Aisyah an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil laili fa qalat kana yusalli lailan tawilan qa'iman. Jadi dia tanya Aisyah tentang salat sunat Nabi, maknanya qiyamul lail Nabi lah, sembahyang malam Nabi lah. Lalu apa kata Aisyah? Faqalat kana yusalli lailan tawilan qa'iman. Sesungguhnya Nabi sembahyang panjang bacaan dia, panjang rukuk dia, qa'iman, dalam keadaan Nabi berdiri, dalam keadaan Nabi berdiri. Itu dia, ya. Maknanya kita faham Nabi sembahyang berdirilah. Wa lailan tawilan qa'idan wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Okey, jelas. Jika baginda melaksanakan salat malam dengan berdiri ketika membaca surah, maka begitulah ketika rukuk, maknanya dia membaca dalam keadaan yang panjang lah, lama lah. Jika baginda melakukan salat malam dengan duduk, wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Begitu juga pernah Aisyah nampak Nabi, tengok Nabi sembahyang dalam keadaan yang duduk. Sembahyang apa ni? Sunat. Dan begitu juga bacaan Nabi panjang, begitu juga dengan rukuknya panjang. Okey, daripada hadis ini secara umumnya boleh kita sembahyang dalam keadaan yang duduk pada sembahyang sunat. Ini berkait dengan orang yang sihat walafiat, bukannya berkaitan dengan solat ketika mana sakit. Insya'a rajulu shalla salata tatawwi qa'iman wa jalisan wa mustaji'an. Jika seorang mahu, kata Imam Hasan Al-Basri, ia boleh solat sunat sambil berdiri, sambil duduk, ataupun sambil berbaring. Dan ada riwayat mengatakan pahala dia sama saja. Walaupun ada hadis tadi kata kalau duduk separuh daripada berdiri, kalau baring separuh daripada duduk. Tapi dalam riwayat yang lain pahalanya sama, macam kita berdiri juga walaupun kita duduk. Jadi poinnya di sini, intinya di sini, nak habaq kata solat sunat itu boleh dikerjakan sambil duduk walaupun dalam keadaan kita segak bugang, tidak sakit. Begitu, ya. Walaupun begitu, tentu sajalah berdiri itu lebih baiklah. Tapi kalau saja-saja nak duduk, kenapa nak duduk? Mungkin disebabkan keadaan itu tak sesuai untuk kita berdiri. Bila berdiri ni mungkin mengganggu suasana tu. Jadi kita solat sambil duduk, ya. Sedangkan solat yang wajib kita kena berdirilah ketika mana kita mampu berdiri. Shalla qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, kerjakan dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu lagi, boleh dalam keadaan tidur menggiling. Hadis ini merujuk kepada keuzuran, orang yang salat dalam keadaan uzur. Mana tak mampu berdiri, dia kena sembahyang juga sambil duduk. Cuma nak peringat dekat ustaz yang muda-muda ni, buat saya duk perhati, jangan letak banyak syarat sangat dekat kami hak tua-tua ni sembahyang atas kerusi tu kan. Sebab hang sihat lagi okey lah, hang boleh lah bagi banyak sangat syarat kan. Bila dah tak larat besok baru tahu kan. Saya dah kena dah hari tu bila lutut, orang lutut putih kan, nak ambil barang jauh sikit pada kita pun menangis tuan-tuan, sedihnya lah nak ambil, duduk kat sini nak ambil barang kat situ pun tak boleh.
Bayangkan. Jadi dalam keadaan begitu nak semayang ni kena duduklah, tak boleh nak berdiri. Okey, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, orang sakit jika solat sambil berdiri dan membuatkan sakit dia bertambah parah, maka dia boleh solat sambil duduk. Itu jelaslah. Para ulama sepakat bahawa orang yang tidak mampu berdiri, maka dia boleh solat sambil duduk. Okey, itu jelas. Penjelasan itu dulu, takut nanti ada yang confuse. Yang kita nak bincangkan hari ini ialah tentang solat sunat. Jadi solat sunat boleh sambil duduk. Contohnya kita duduk nak makan. Contoh, tak ada contoh lain dah, nak makan ya. Dah dihidangkan dengan daging salainya, dengan itu ini, dengan kerabu nangka, kerabu sedap. Nasi dihidangkan lambat sekali lah, paling lambat nasi lah, sebab nak kekalkan dia punya panas tu. Menantu kita pun pergilah nak ambil nasi, nak hidang nasi, tengok rice cooker terlupa. Jangan duk buat kerja macam tu menantu ya. Nanti pak mentua merajuk. Dia bangkit pergi kedai mamak, tak cakap 3 hari. Terutama sekali bulan Ramadan. Ya, para isteri sekalian tolong ingat, saya kenal dah merajuk tuan-tuan. Merajuk nak makan pula. Orang Kedah bila mengadap nak makan ni, dia macam buah kedui ke buah Melaka ke apa, dia tak pandang pun ya. Nasi je kan, duk mengadap nak makan nasi, tengok lauk pun Masya Allah. Sekali orang rumah kata, ya Allah terlupa nak minta maaf lah, terlupa nak on rice cooker. Dia kata merajuk lah kita. Merajuk lah 3 hari. Jangan buat kerja macam tu. Ingat ya, hak belakang tu masak nasi, Swiss tu jangan lupa. Kalau takut lupa, tulis dekat mana lekat besar-besar. Jangan lupa onkan rice cooker. Nanti suami mengamuk. Ada tuan-tuan nak jadi suami bengkeng itu ya. Okey. Kalau kita tengok hadis-hadis Nabi lagi, supaya kita boleh melaksanakan amal ibadat ini, bersumberkan kepada sumber-sumber yang berautoriti ini. Nabi SAW, dengar baik-baik, pernah melakukan solat sunat di atas kenderaan. Bila biasanya Nabi berjalan, itu bermusafir lah, dan menghadap ke arah mana sahaja kenderaan tersebut mengarah. Apa maknanya? Ketika mana Nabi solat sunat di atas kenderaan, Nabi sembahyang ikut arah mana sahaja arah kenderaan itu. Jadi difahamkan bahawa Nabi sembahyang tak menghadap kiblat lah. Okey, cuba kita tengok. Ketika itu baginda berisyarat dengan kepalanya ke arah mana saja kenderaan berjalan. Maknanya apa? Ke arah mana kenderaan berjalan? Ke arah itulah kepala dia. Namun terkadang baginda melaksanakan solat di atas kenderaan saat bermusafir dengan lebih dahulu menghadapkan untanya ke arah kiblat. Ada ketikanya Nabi bila nak semayang, walaupun semayang sunat, dia akan arahkan unta tadi untuk menghadap kiblat dulu. Apa maknanya? Kita boleh faham di sini ada 2 keadaan. Ada ketika Nabi semayang dalam keadaan dia tidak menghadap ke kiblat kerana follow untanya, kenderaannya, ke arah mana kenderaannya menghadap, pergi dia pun ke situlah. Dan ada ketikanya, itu biasalah, kita pun buat macam tu juga. Nabi akan mulakan salatnya dengan mengarahkan kenderaannya tadi menghadap ke kiblat.
Mana dia sumber dia? Daripada Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat. Tak apa nak clear. Fa iza arada al-fariidata nazala fastaqbala al-qiblah. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-400. Rasulullah pernah melaksanakan salat sunat di atas kenderaannya sesuai dengan arah kenderaannya. Namun jika ingin melaksanakan salat fardu, fa iza arada al-fariidata, ketika mana nak menunaikan salat fardu, faridah ni fardu lah, nazala fastaqbala al-qiblata, baginda turun dari kenderaan dan menghadap ke kiblat. Jadi dalam keadaan Nabi bermusafir tu, dia naik kenderaan, dia boleh arahkan ataupun dia boleh berhenti bila-bila masa. Itu maksudnya ketika mana nak semayang salat fardu, Nabi akan turun daripada kenderaan. Macam mana pula dengan situasi kita? Kita naik kapal terbang luar atas lautan Hindi tu, takkan pula kita nak suruh driver berhenti, kita nak turun. Jadi teruskan perjalanan itu. Pada solat yang fardu tadi, sebaiknya kalau kita tengok dalam kitab fiqh, permulaan takbiratul ihram kita tadi, kita menghadap ke kiblat. Kalau kita pergi haji itu biasa pramugari dah dilatih, dia kena hadir khusus. Nanti kalau Pak Haji tanya nanti, ini dia arah dia. Tapi dalam keadaan biasa, ya, bukan musim haji, manalah mereka nak tahu, kan? Pramugari ini dahlah kadang-kadang banyak bukan Islam contohnya. Jadi pada waktu itu tak payahlah kita nak panggil dia pramugari. Saya nak tanya Ustaz, ada kiblat pakcik nak sembahyang solat sunat duha lah, ataupun lauk daripada belakang pramugari duduk depan tu, nak abang ke orang kata kita nak sembahyang, tak payah, asalkan kita ada wudu, sembahyanglah, ikut ke mana arah yang kenderaan tadilah. Okey, Ibnu Umar berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilati qibala ayu wajhin tawajjaha wa yutiru 'alayha ghayra annahu la yusalli 'alayha al-maktuba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat sunat di atas kenderaannya menghadap arah kenderaan berjalan, lalu baginda sempat melakukan witir di atasnya. Jadi nak dilihat oleh sahabat, Nabi pernah salat witir, maknanya solat sunat lah. Jadi dia menghadap arah kenderaan itu berjalan, namun baginda tidak melakukan solat wajib di atas kenderaan. Jadi ketika mana nak solat wajib, Nabi suruh berhenti. Macam kita balik kampung lah, walaupun jarak perjalanan jauh, tapi yang bawa kereta anak kita, bila masa lah kita boleh arahkan dia berhenti, masuk area nak arah apa nak sembahyang, kita nak sembahyang. Tapi kalau sembahyang sunat boleh tak? Boleh, atas kenderaan, boleh. Mana nak menghadap kiblat ni kita pun tak tahu, sembahyang aja dah, tak perlu kita nak detail sangat kiblat ni, sebab ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya pada sembahyang sunat, sembahyang wajib kita kena pastikan ke mana arah kiblatnya. Wallahu a'lam. Moga-moga dengan sedikit ilmu ini memberi semangat untuk kita solat, walaupun kita duduk atas sofa sementara nak tunggu. Kalau periuk nazar tu 7 minit, jadi boleh sembahyang bila-bila masa asalkan ada wudu. Wallahu a'lam. Kita tengok sikit tentang kuliah tajuk yang baru ni lah, iaitu berkait dengan jenis-jenis manusia. Allah Akbar, 7 suku dah tuan-tuan. Saya kena hormatlah tuan-tuan, hari ini mungkin ada perjalanan yang jauh, tak apalah kita stop di sini. Nak pergi mengundi, nak balik Sabah berenang apa segala macam kan, nak kena kukuh pula
mulut nak buat bekai, buat segala macam kan. Okeylah, insya-Allah moga-moga dengan walaupun sedikit ilmu tadi, moga-moga bermanfaat kepada kita semualah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini kalau kita nak doa sikit untuk pilihan raya untuk undi hari ini. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Itu kita doa, ya Allah, lantiklah untuk urusan kami ini orang-orang yang terbaik dalam kalangan kami. Tak kira siapa yang terbaik, moga-moga mereka lah yang terlantik. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.